Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napot channel Gempak sahabat-sahabat semua. Tidak sangka begitu kotor dan goyah ya Perikatan Nasional ketika ini sahabat semua. Apabila ya semakin turlonde satu demi satu kebobrokan, penyelewengan, kekotoran dan perkara-perkara yang selama ini terlindung ya tersembunyi akhirnya satu demi satu terbongkar sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini sekali lagi bersama saya, hari ini saya membawakan Anda untuk mendengar satu lagi pencerahan ya daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu-isu yang panas yang sedang berlaku dalam negara kita. Khususnya juga melibatkan Perikatan Nasional, pemimpin-pemimpin utama mereka, Revolusi dan juga Tun M yang digelar mahazalim oleh PAS satu ketika dahulu. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar bersama sahabat semua pencerahan padu daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu Warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ini sesedara sudah pasti yang menjadi topik hangat ialah apabila pihak SPRM telah menghantar pasukannya ke satu dua pejabat, iaitu pejabat peguam yang cukup rapat dengan Tan Sri Mahyudin Yassin, dan mereka hari ini nampak gayanya semakin berpeluh tuan-tuan, semakin berpeluh. Sebenarnya benda ni kita dah ulas 1-2 hari yang lalu. Saya hari ini barulah mencadang nak buat laporan polis, dah draft ni pun saya baru dah draft laporan polis ni, rupanya dah masuk dah. Tak sempat kita ucap terima kasih kerana pihak SPRM ni cukup efisien. Kita baru sebut, belum sempat buat laporan, dia orang dah masuk. Sebenarnya hari ni saya plan nak buat laporan, satu laporan ke atas Datuk Rosli Dahlan, di mana saya memetik laporan yang dibuat oleh FMT pada Free Malaysia Today bertarikh 1 September 2023, dan juga satu mesej atas talian yang telah tular, yang telah mempertikaikan pertamanya, kenapakah iSurf Online Mall tidak dituduh. Setahu saya belum pernah mana-mana syarikat atau individu yang terlibat dengan IDT, Illegal Deposit Taking, tidak dituduh oleh pihak berkuasa. Apakah terdapat unsur-unsur rasuah atau salah guna kuasa oleh mana-mana pihak dalam penyelesaian ni? Kedua, terdapat laporan kewangan yang melibatkan ratusan juta ringgit yang keluar masuk akaun peribadi Rosli Dahlan melalui akaun iSurf Online Mall. Satu siasatan menyeluruh perlu dilakukan untuk mengenal pasti sumber kewangan ini dan ke arah mana aliran keluarnya. Ketiga, bekas peguam cara iaitu Datuk Siti Zainab dikatakan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rosli Dahlan. Beliau telah dilantik untuk menjadi lembaga pengarah 1MDB ketika beliau ditugaskan untuk menjadi menyiasat dan terlibat dengan satu task force asset recovery 1MDB yang melibatkan dana 1MDB bernilai berbilion dolar Amerika Syarikat, yang mana pada ketika itu Rosli Dahlan adalah juga peguam yang dilantik untuk mewakili 1MDB dalam semua rundingan asset recovery 1MDB. Pelantikan Siti Zainab ini adalah jelas terdapat satu konflik of interest yang sangat serius di dua keadaan. Satu, jawatan beliau dalam task force, dan kedua, hubungan beliau dengan Rosli Dahlan. Tak sepatutnya beliau dilantik. Apakah perlantikan Rosli Dahlan sebagai peguam 1MDB yang melibatkan aset recovery bernilai berbilion dolar Amerika Syarikat ini? Terdapat campur tangan daripada Tan Sri Mahyudin Yassin yang pada ketika itu adalah Perdana Menteri Malaysia.
apakah terdapat penyelewengan ataupun salah guna kuasa oleh Rosli Dahlan maupun mana-mana pihak dalam rundingan dan penetapan jumlah penyelesaian 1MDB terutama yang melibatkan Goldman Sachs dan juga M-Bank. Sebenarnya saya plan nak buat laporan polis ni, tapi belum sempat saya buat laporan polis. Sudah pun digeledah pejabat Rosli Dahlan dan pejabat seorang lagi lawyer. Saya nampak gayanya di bawah kerajaan baru ni, pasukan keselamatan kita, pasukan penguatkuasa kita semakin efisien. Baru cakap belum sempat buat laporan dah diambil tindakan. Pantas kita ucap tahniahlah kepada pihak SPRM. Nampak gayanya walaupun PAS ni semakin panas. Nampak gayanya dah mula memaki Ambon. Menggelupur nampak gayanya. Dia cakap kita syok sendiri, tapi dia yang syok pergi tengok live kita buat apa. Buat jakitkan hati, dah tu koyak kan. Kalau dah koyak tu janganlah tengok. Okey, silakan soalan di studio. Okey, selain SPRM serbu pejabat peguam Muhyiddin tu kan, ada juga ni SPRM dia buat kenyataan media melalui Tan Sri Azawaki. Dia kata SPRM menerima petunjuk baru berkenaan kes curi REE di Kedah ni. Kita dah beritahu dah, ada beberapa orang sudah bersiap sedia untuk menjadi kluster mahkamah. Antaranya Sanusi, kerana kes REE ini dah nampak ada petunjuk baru. Kedua, Razi Jidin, lari-lari lah cepat-cepat. Yang ketiga, yang dah lari, kita dah tahu dah kat mana. Kita ucap terima kasih kepada Abang Sajat. Kerana beliau telah memberikan petunjuk kepada pihak polis. Jadi InsyaAllah lah, tak lama lagi menantu Muhyiddin ni akan sampai dalam ayat kita. Dan hari ini juga saya nak ucap tahniah kepada pihak kerajaan Malaysia kerana telah membawa balik seorang lagi. Kalau sebelum ni kita tengok Jasmine Lu telah berjaya dibawa balik dan ditahan oleh pihak polis, dan seorang lagi hari ini yang telah berjaya dibawa balik. Mahkamah di Amerika telah membenarkan untuk Roger Earl di ekstradisi semula ke Malaysia untuk dibicarakan di Malaysia. So Roger Earl ni sebenarnya pegang banyak maklumat, banyak rahsia. Kerana dia bekerja dengan Goldman Sachs Malaysia. Dia tahu 100 lebih nama pihak-pihak berkuasa, kakitan kerajaan dan sebagainya. Dan jangan terkejut kalau ianya melibatkan orang yang rapat dengan Muhyiddin ini, turut mendapat dana daripada Goldman Sachs. So kita nantikan saja. Okey, Tok. Ni Tok, rasa Tok benci kalau saya tanya ni. Tanya. Tun Mahathir menyifatkan Kelantan ni boleh tarik banyak pelabur jika mempunyai kemudahan asas yang baik tu. Cuba kau fikir pakai otak. Siapa yang paling teruk sekali mendiskriminasi rakyat Kelantan? Orang yang menghentikan royalti minyak kepada Terengganu ialah Mahathir. Orang yang menghentikan, ingat lagi tak dulu Lebuh Raya Pantai Timur tu dah buat, bila jatuh di tangan PAS tu pun, siapa punya kerja, siapa punya negara yang menghentikannya? Zaman zaman Pak Lah tak silap disambung, zaman Datuk Najib dikomplitkan. Itu pun dah cukup dah untuk membuktikan zaman pemerintahan Mahathir ni apa dia tak buat, apa dia tak anyaya Kelantan dengan Terengganu. Takkanlah tak boleh fikir. Dan hari ni dia nak cerita kalau apa, kalau Kelantan ni dia punya kemudahan asas dia tu baik,
maka dia akan maju macam negeri-negeri lain. Kalau ada lagi lah orang percaya dengan apa yang Mahathir cakap ni, saya rasa kena cek otak mereka ni. Sama ada otak mereka ni berada di sini atau di kepala lutut. Sangat bahaya orang macam ini. Sebab takutlah terlanggar ke lutut dia. Tercabut otak dia. Okey. Kita masuk ke pelangai tu kan. Ya, pelangai. Cepat dia dah sampai pelangai ni. Sehari dua ni tu kan. Isu yang dimainkan oleh Perikatan Nasional ni memang isu sentimen Melayu di Felda tu kan. Dia nak menang hati orang Felda ni. Kita tengok akhir-akhir kempen ni dia banyak menyerang kita dengan sentimen kaum dan juga DAP ni tu. Komen sikit. Dia macam saya sebut lah, mereka dah tak ada modal lain. Mereka terpaksa gunakan isu 3R ni, seolah-olah macam hak istimewa Melayu tidak terbela di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan, kedudukan Islam akan terancam, kedudukan bangsa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu. Padahal kalau orang boleh fikir secara waras, siapakah champion dalam menjahanamkan institusi negara? Mahathir. Mahathir dengan siapa sekarang? Mahathir dengan Perikatan Nasional, dengan PAS. Sekarang ni kalau itu hero purba, hero baru mereka, Sanusi adalah orang yang paling kuat mengherdik, menghina raja-raja Melayu. Takkanlah tak boleh nampak lagi. Kalau mereka mengatakan maka mereka ni bawah pemerintahan mereka ni Islam boleh terbela. Kalau mereka ni fikirlah soal Islam, bila Tuanku titahkan supaya mereka bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kalau itu hari mereka bekerjasama dengan Pakatan Harapan, PN ada 74 wakil rakyat Melayu Islam, campur dengan PH ada 82. Daripada 82 tu 29 Islam, 53 bukan Islam. Maknanya kerajaan yang akan dibentuk campuran daripada PN dan PH ada 103 Islam, Muslim, Melayu berbanding dengan bukan Melayu hanya 53. Maknanya 2/3 daripada komposisi ahli parlimen yang membentuk kerajaan itu adalah orang Islam Melayu. Sudah pasti Islam Melayu itu lebih kuat berbanding dengan sekarang. Ada 76 Islam Melayu, hanya 72 bukan Islam Melayu, lebih kurang separuh. So tak payah sembang lah tentang nak kuatkan Melayu Islam, sebab mereka ada peluang nak kuatkan Melayu dan Islam. Mereka pilih untuk meletakkan kepentingan peribadi Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri, mengatasi segala kepentingan Melayu dan Islam. So tak payah sembang tentang perkara ini. Saya bagi jaminan selagi UMNO bersama dengan kerajaan perpaduan ini, UMNO lah parti yang telah mengangkat agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bangsa Melayu. Kita konsisten dan kita akan pastikan bahawa 4 perkara ini tidak akan diganggu-gugat. Dan DAP sendiri pun menyatakan bahawa mereka juga akan pastikan kalau ada mana-mana parti di kalangan 18 parti komponen di dalam kerajaan perpaduan ni yang tidak menghormati 4 perkara ni, maka mereka sendiri yang akan meminta supaya mereka ni, parti yang tak menghormati ni, meninggalkan kerajaan perpaduan. Itu ayat stewardship, stewardship publicity DAP. Apa kita nak pening kepala? Kita kena tahu bahawa puak-puak ni, mereka tahu pelangai ni kubu kuat Barisan Nasional. Jika ditambah dengan lebih kurang 2,500 sokongan daripada Pakatan Harapan, sudah pastilah peluang untuk BN menang di pelangai ini sangat cerah. Jadi apa cara pun mereka kena gunakan satu-satunya sentimen yang masih lagi mereka boleh bodohkan rakyat, iaitu menakut-nakutkan rakyat dengan DAP. Dan mereka kata selagi BN bersama dengan DAP, selagi itulah Islam takkan terbela, orang Melayu punya kedudukan akan terumbang-ambing, hancur dan sebagainya. Hakikatnya ialah bila mereka bersama dengan DAP pada ketika itu, boleh pula
mereka dikuasai oleh DAP. Ketika mereka bersama dengan Mahathir, mereka tidak boleh kawal DAP. Tetapi alhamdulillah, nasib BN pun bagus, kerana kita bersama dengan DAP selepas DAP belajar melalui kesilapan yang lama. Selepas DAP melalui proses rejuvenasi ataupun peremajaan parti dengan kepimpinan-kepimpinan baru. Dan mereka dah pernah jadi kerajaan 22 bulan. Mereka tahu akibat daripada terlanjur kata, terlanjur perbuatan, akhirnya mereka hilang kedudukan di dalam kerajaan. Sehingga kan Susah Agung mereka menjadi kluster mahkamah. Jadi sudah pasti mereka tidak mahu mengulangi kesilapan yang sama. Dan ini memudahkan untuk BN bekerjasama dengan mereka. Kita pun belajar melalui kesilapan kita. Dah kalah 2 kali pilihan raya, takkan kita nak mendabik dada macam dulu? Betul tak? Kita belajar melalui kesilapan kita, DAP pun belajar melalui kesilapan mereka. Dan hari ini kita saling menghormati satu sama lain, bertolak ansur. Tetapi kita tidak membenarkan sesiapa untuk menolak kita secara beransur-ansur. Itu yang penting. Okey? Tapi tu orang Melayu ni, kalau kawasan bandar, kita boleh katakan yang diorang ni minda dia terbuka, diorang boleh menerima kerjasama dengan DAP. Tapi bila di kawasan luar bandar ni, mungkin dia punya doktrinasi dulu ni masih susah kita betul nak lah. Itu sebab saya cakap, saya dah cakap banyak kali benda ni. Kita lawan DAP ni 58 tahun. Memanglah benda tu sebati. Kalau misalnya kita berkawan dengan DAP, semua orang boleh terima DAP ni dengan mudah, maknanya indoktrinasi yang kita buat dulu tak power lah. Maknanya apa yang kita cakap pasal DAP dulu tak meresap dalam pemikiran rakyat. Hari ni yang susah ni sebab apa yang kita cakap tentang DAP dulu daripada zaman Mahathir menghina, menghasut rakyat untuk membenci DAP ni, dan disambung oleh kepimpinan selepas tu, benda tu telah sebati di dalam otak khususnya orang Melayu. So okey lah, baru 8 bulan kita bersama dengan DAP, 18-9 bulan. Kita dah boleh dapat separuh daripada ahli-ahli kita yang dulu kita indoktrinasi supaya membenci DAP, sekarang dah boleh terima DAP. So sekarang ni sedikit demi sedikit, lama-lama orang dah boleh faham. Memanglah sudah pasti lebih mudah kita beri kefahaman kepada generasi yang di bandar, yang berpendidikan, yang lebih rasional, lebih liberal sikit, kan? Di urban areas lebih mudah berbandingkan dengan kampung. Tetapi insya-Allah proses tu sedang berjalan. Kita dah berjaya sikit di Simpang Jeram, kampung juga lebih kurang tu. Kita dah boleh tahan lah juga di Pulai. So kalau kita boleh dapat di Pelangai ni, itu satu petanda yang baik. Ujian yang paling besar, mampukah kita meyakinkan 3 Felda ni, Macam Momoy, Kemasul, Kemahal. Kalau pengundi-pengundi di Felda ni boleh terima kerjasama kita dengan PH, dengan DAP, maka insya-Allah selepas ini halangan itu akan semakin hari semakin kurang. Dan tak mustahil kita boleh juga meyakinkan mereka yang berada di Kelantan, di Terengganu, di Perlis dan juga di Kedah. Secara berperingkat lah. Dia bukan satu harinya zoom pump semua sekali selesai. Tak boleh. It takes time. Okey? Tapi kelemahan yang apa-apa tapi-tapi lagi ni. Kelemahan yang ditinggalkan, macam tak puas hati dengan jawapan ni. Kelemahan yang ditinggalkan UMNO digunakan sebaiknya oleh musuh kita tu. Jadi mungkin sudah pastilah tak boleh dibiarkan. Kita kena faham hari ini yang menyebabkan Perikatan Nasional ni mendapat sokongan orang Melayu bukan kerana kekuatan dia. Tidak. Kerana indoktrinasi yang dilakukan oleh UMNO BN dulu, itu yang di capitalize, digunakan sebagai senjata oleh Bersatu dan juga oleh PAS. Cuma kelebihan yang ada pada kita senang je.
Bila mereka gunakan indoktrinasi yang dulu kita buat terhadap DAP, supaya orang menolak DAP, hari ini PAS tak boleh pakai sepenuhnya benda ni. Sebab di luar sana ada yang cerdik, ada yang bodoh. Kita tak boleh nafikan. Jadi kerja kita mudah. Kerja kita mudah sebab PAS dan Bersatu dua-dua dah pernah bersama dengan DAP. Dan ketika mereka bersama dengan DAP, Muhyiddin kata kita kena undi Pakatan Harapan, kita kena undi DAP. Keluarkan balik yang ni. Keluarkan balik apa yang Haji Ali cakap. Kita kena undi Diana Sofia, kita kena undi DAP. Keluarkan balik. So kerja-kerja senang. Kalau ada orang kata, oh tidak boleh kerjasama dengan DAP, pertentangan dengan Islam apa semua, keluarkan balik nas-nas, hujah-hujah yang dibuat oleh Menteri Besar Kelantan sekarang ni. Kenapa harus bekerjasama dengan DAP? So sebenarnya kerja kita senang je, tapi kalau kita lihat benda tu sangat rumit, maka rumitlah dia. Kalau kita anggap benda tu mampu kita buat, kalau kita gigih, kita usaha, kita betul-betul fokus, insya-Allah makin hari makin ramai yang faham. Terbaik sahabat semua, itu dia pencerahan daripada Lokman Adam ya, dengan isu-isu semasa. Yang menarik tadi awalnya adalah berkaitan dengan kegoyahan, kekotoran yang terlonde ya, semakin terlonde satu persatu ya, Parti Perikatan Nasional daripada PAS maupun Bersatu sahabat semua. Kalau mereka mengatakan melaungkan kami bersih, tolak rasuah, ya hakikatnya sahabat semua itu hanya laungan kotor, itu hanya laungan kosong. Kita lihat satu demi satu didakwa, ya dua ya melibatkan rasuah, memberi suapan kepada pengundi-pengundi juga daripada Parti PAS juga telah pun disahkan ya bersalah, akhirnya ditarik baliknya. Itu membuktikan bahwa apa yang mereka laungkan semua itu hanyalah laungan politik semata-mata sahabat-sahabat semua, untuk mengaburi segala kekotoran, kebobrokan, salah guna kuasa, rasuah yang berlaku di dalam parti ini. Jadi itu sedikit tambahan pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Jadi sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.